39, iaitu usia Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pendahuluan. Baik. Perbincangan tentang usia sebenar Ummul Mukminin Khadijah pastinya menimbulkan polemik yang besar. Baik. Bila sebut tentang Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, itu bukan merujuk kepada Khadijah saja. Ia merujuk kepada isteri-isteri Nabi SAW. Ummahatul Mukminin merujuk kepada isteri-isteri Nabi, termasuklah Aisyah dan selainnya. Dan usia Khadijah binti Khuwailid ni bila berkahwin dengan umat Nabi ni berlaku polemik di kalangan para ilmuwan dan para sarjana Islam. Pelbagai pandangan dan komentar yang dilemparkan apabila kajian cuba dilakukan, ya, ada yang berpandangan ia tidak memberikan manfaat kepada ummah, dan ada berpandangan ia hanya isu pitisan yang tidak perlu kepada kajian. Baik, di sini saya berhenti sekejap. Sebab hari ni ada orang, ya, dia membuat lontaran, dia mengatakan bahawa apalah debat-debat ni benda-benda kecil, benda-benda furuk, benda-benda yang tak mendatangkan manfaat. Sebab ada yang berlaku pada perdebatan semalam, ada orang kata apa isu ni dah selesai ratusan tahun dah, buat apa nak timbul lagi isu, betul tak? Dan apatah lagi perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan umur Sayyidah Khadijah berkahwin dengan Nabi, umur ada yang 40 tahun, ada yang kata 28 tahun. Buat apa nak bincang pada hal ini? Baik, saya nak respon. Kalau orang tanya, orang timbulkan persoalan begini, kita kena jawab bahawa, ya, penting ataupun tidak kita nak bincangkan sesuatu isu, bukan melihat kepada itu, dia melihat kepada situasi, ya, apa polemik yang berlaku. Ya, sebagai contohnya kita bincang tentang isu tentang Wahabi sebagai contohnya. Ya, walaupun hal itu telah lama sudah dibincangkan para ilmuwan kita, tapi pada saat ini kalaulah fitnah itu berleluasa, ya, perlebelan, label di antara sama lain, perpecahan di kalangan umat Islam, ya, ia ni melabel yang tu dan sebagainya, menyebabkan fitnah begitu besar, ya, saya kira bahawa pada hal ini, pada saat ini dan pada waktu ini penting untuk kita tonjolkan ataupun utarakan supaya kita bincang, supaya penjelasan ini berlaku. Sebab tu kalau orang tanya, Ustaz, apalah kita bincang pasal umur Sayyidah Khadijah? Nah, bukan. Ini isu polemik. Isu ini dia sesuai mengikut situasi tertentu. Bukan bermaksud umur Nabi, umur Sayyidah Khadijah kahwin dengan ni pun nak bincang. Kita tak payah bincang. Bukan begitu. Ini orang bilang terlalu simplistik, ya, apabila menjawab hal itu. Cuma kita kata mengikut situasi dan juga mengikut zaman dan juga keadaan, penting ataupun tidak hal itu dibincang ataupun tidak. Baik. Kemudian ada yang berpendapat bahawa ulama dahulu pun telah membincangkan perkara ini kerana tiada kepentingan. Ada yang kata begitu. Seperti mana saya sebut tadi ni. Ya, dia melihat penting atau penting, dia melihat kepada situasi tersebut. Masa pelebalan fitnah dan sebagainya. Malah ada juga berpandangan kenapa dekat-dekat kiamat baru ada mempersoalkan Ummul Mukminin, sedangkan ulama zaman dahulu langsung tidak pernah membincangkannya. Ada orang kata, apalah dulu zaman salafun soleh tak bincang pun, kenapa zaman muasir nak dekat kiamat baru nak bincang? Jadi soalan yang pertama nak kena tanya, betul ke ulama tak bincang? Kan? Sebab ada orang kadang-kadang orang yang tidak ada ilmu. Sebab tu kadang-kadang orang yang jahil, orang yang dia lawan ni, kadang-kadang dia lawan disebabkan kejahilan dia. Dia lawan sesuatu benda tu disebabkan dia tak baca. Dia tidak menguasai. Dia tidak faham pun apa yang dia berjuangkan, apa yang dia lawan kepada orang tersebut. Sebab tu kena membaca. Baik, tak apa. Saya nak sebut bahawa ulama dahulu langsung tidak pernah membincangkan ini tidak betul, kerana ada saja perbincangan di kalangan para ulama, cuma kita saja yang tidak membaca dan kita tidak kupas. Secara umumnya masyarakat Islam di Malaysia malah hampir, ya, di seluruh dunia menerima pakai maklumat yang sudah sedia ada bahawa usia Ummul Mukminin Khadijah ketika dikahwini oleh Nabi SAW umurnya ialah 40 tahun. Jadi masyhur dan sangat terkenal apabila orang tanya berapakah umur Khadijah bila mana berkahwin dengan Nabi, orang kata 40 tahun. Jadi betul ataupun tidak umur Khadijah 40 tahun pada waktu itu? Baik, ini yang kita akan bincangkan. Yang ni yang kita akan bincangkan. Baik, antara alasan tambahan yang meneguhkan pendirian ini, ada orang kata umur memang 40 tahun. Ya, memang umur Khadijah 40 tahun. Dan ini juga mendominasi dan juga terkenal di kalangan orang Malaysia kita. Ya, orang Islam kita di Malaysia. Memang ini pun yang kita pegang.
Baik, nanti kita akan tengok dari sumbernya. Pertama, fakta ini dimuatkan dalam kitab-kitab seperti kitab Tarikh At-Tabari dan kitab Tabaqat Ibn Sa'ad. Jadi mereka menyandarkan kepada kitab dalam kitab Tarikh At-Tabari dan kitab Tabaqat Ibn Sa'ad ada. Ya, kenapa hal ini perlu kita mempertikaikan lagi? Sebab tu berulang kali kita sebut bahawa bukan semua ada dalam kitab semua boleh kita ambil menjadi hujah. Ya, sebab tu kata Salman Ali yang saya ukit semalam. Ya, dia kata bukan semua bila kata salafun soleh, bila kata zaman salaf, ambil mana ucapan-ucapan salaf yang tidak ada nilai. Kita tengok para ulama ilmuwan salafun soleh pada zaman itu, bukannya ambil siapa saja yang duduk pada zaman tu kita ambil sebagai hujah, bukan begitu. Kita tengok siapa yang cakap. Dia duduk pada zaman salafun soleh, tetapi siapa yang cakap? Adakah dia ada tokoh? Kalau dia tokoh, dia ilmuwan, maka ucapannya, responnya itu dinilai. Ada nilai di sisi nilai ilmiah dan akademik. Bukannya ambil tepi jalan begitu, kemudian mengatakan ini hujah kami, ini hujah kami. Begitu juga hal ini berlaku. Ya, apabila menyatakan umur Khadijah 40 tahun berkahwin dengan Nabi, maka mengatakan, dalam tarikh Tabari ada. Dalam tarikh Ibn Sa'ad. Baik, di situ kita berhenti sekejap, tuan-tuan. Sekitu saya berhenti sekejap. Sebab tu perbincangan ini kita agak lama kerana kita akan melihat sedikit demi sedikit. Perbincangan ni agak sederhana dalam lah. Baik. Tarikh At-Tabari. Kalau kita tengok dalam, kalau orang kata bahawa kami bersandarkan kepada Tarikh At-Tabari. Baik, kita kena tengok dulu bagaimana metodologi ataupun manhaj Al-Imam At-Tabari dalam menukilkan dalam kitab Tarikh At-Tabari. Kita tahu bahawa Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Najir At-Tabari yang wafat sekitar 310 Hijrah. Beliau memang seorang alim, faqih al-hadis dan memang hebat dalam ilmu sejarah dan juga menghimpunkan sirah-sirah Nabi SAW dan juga sejarah umat-umat terdahulu dalam Tarikh At-Tabari. Namun kena ingat bagaimana pendekatan Imam Tabari, dia menukilkan di antara sumber-sumber. Ini orang buat kajian. Di antara sumber-sumber yang menjadi rujukan Al-Imam Tabari dalam menulis Tarikh At-Tabari, yang pertama dia mengambil riwayat daripada Abu Mikhnaf yang wafat sekira tahun Imam Tabari mengambil cukup banyak riwayat daripada Abu Mikhnaf. Abu Mikhnaf. Dan begitu juga Ibn Al-Kalbi. Ini di antara riwayat yang cukup banyak Imam Tabari mengambil daripada Ibn Al-Kalbi. Begitu juga riwayat daripada Al-Waqidi, Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Aslami yang wafat 823 Masihi dalam 207 Hijrah, Al-Waqidi. Dan begitu juga beliau mengambil daripada Ibn Adi, Ibn Ishaq, Al-Asadi dan selainnya. Maknanya kita kena tahu dulu Imam Tabari tu dia ambil rujukan tu, dia tulis Tarikh Tabari tu ambil rujukan daripada siapa. Dan juga pendekatan Al-Imam Tabari, orang mengkaji dari sudut manhajnya, mereka mengatakan bahawa apabila mengkaji riwayat yang terdapat di dalam Tarikh Tabari itu, mereka membahagikan riwayat yang sahih, riwayat yang dhaif dan riwayat yang batil. Maknanya bukan semua maklumat yang ada dalam Tarikh Tabari, bukan bermaksud semua itu boleh dipakai, boleh menjadi sumber, boleh menjadi rujukan. Kerana ulama membedakan, ini bahagian sahih, ini bahagian dhaif, ini bahagian batil. Sehingga kan para ulama mengatakan bahawa apa-apa pun riwayat yang dinukilkan oleh Abu Mikhnaf yang terdapat dalam Tarikh Tabari dan Abu Mikhnaf ini sangat terkenal dengan seorang yang pengikut Syiah yang sangat ta'assub dengan ideologi Syiah, mempertikaikan periwayatan tersebut. Jadi mereka membedakan ini riwayat yang sahih, riwayat dhaif dan riwayat yang batil. Dan ini yang kata amanah para ulama. Al-Imam Tabari walaupun dia nukilkan riwayat-riwayat yang bermasalah dalam kitab Tarikh Tabari, namun dia tinggalkan sanad. Jadi bagi orang awam, dia tak ada kepakaran tu. Bagi orang awam, dia tak ada kepakaran. Dia tengok mana riwayat yang ada dalam Tarikh Tabari, dia ambil. Yang ni yang jadi masalah. Imam Tabari dia amanah. Bila dia lukirkan riwayat-riwayat dalam Tarikh Tabari, lalu dia letakkan sanad, untuk apa? Untuk dikaji.
para ilmuwan dan para sarjana Islam. Bila Imam Tabari dia letak sanad, lalu ilmuwan-ilmuwan ni kena kaji sanad tu elok ke ataupun tidak, betul ataupun tidak. Maknanya Imam Tabari sandarkan kepada sanad tu. Kalau kata salah, riwayat tu salah. Hang kena tengok sanad tu. Kamu kena tengok sanad tu. Jadi ini kerja ulama. Ini kerja ilmuwan yang kena amanah dengan ilmu tersebut. Kalau salah kena kata salah. Ya, begitu. Walaupun riwayat daripada Tabari, dan Tabari amanah, dia nukilkan sanad. Ini sedikit maklumat berkaitan dengan bukan sekadar semua kita kata bahawa dalam tarikh Tabari semua betul dan sebagainya, dengan ada benda-benda yang bermasalah dari sudut periwayatan. Begitu juga dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Kalau kita tengok dalam muka surat 140 ini. Ya, Tabaqat Ibn Sa'ad. Ya, dia salah satu kitab yang sangat terkenal. Ya, beliau ialah Muhammad bin Sa'ad bin Mani Az-Zuhri. Ya, dia terkenal dengan dipanggil sebagai Ibn Sa'ad. Dan beliau wafat sekitar tahun 230 Hijrah di Baghdad, Iraq. Di Basrah. Di Basrah. Minta maaf, di Baghdad, Iraq. Dilahirkan di Basrah. Dan beliau banyak mengambil daripada Al-Waqidi. Riwayat daripada Al-Waqidi, dan walaupun kitab ini banyak para ulama mempertikaikan sanad dalam ataupun periwayatan dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, namun para ulama agak bersederhana dalam menilai riwayat daripada Al-Waqidi, kerana Al-Waqidi ini dalam bab hadis para ulama tak ambil, tetapi dalam bab sirah Al-Maghazi mereka masih lagi berlapang dada kepada periwayatan Al-Waqidi. Baik, tak apa. Ini pada fakta yang pertama itu menyatakan bahawa orang-orang awam ni dia selalu merujuk kepada dalam tarikh Tabari dan tarikh Ibn Sa'ad. Kita sudah sebut manhajnya. Yang kedua, secara logiknya, Ummul Mukminin Khadijah sudah berkahwin sebanyak 2 kali sebelum berkahwin dengan Nabi. Jadi dia pakai logik. Kan? Okeylah, capailah rasional. Khadijah umur berkahwin dengan Nabi umur 40 tahun. Betul lah, sebab Khadijah pun pernah berkahwin sebelum ini. Ya, Khadijah pun pernah berkahwin sebanyak 2 kali. Pertama kepada Abu Halah Hindun bin Banash. Ini perkahwinan pertama Khadijah. Yang kedua iaitu Atiq. Ini 2 individu yang berbeza, dan mereka berbeza pendapat. Menurut sejarawan Islam, mereka berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bahawa Khadijah kahwin dengan Atiq dulu. Ada yang kata Khadijah berkahwin dengan Abu Halah dulu. Jadi ini khilaf lah. Siapa dulu tu kita pun tak dapat nak pastikan. Cuma mereka khilaf. Cuma nak kata bahawa Khadijah ni maknanya relevan lah. Umur Khadijah kahwin 40 tahun dengan Nabi, sebab Khadijah pernah berkahwin 2 kali. Dan jadi lebih sesuai untuk dikatakan usia Ummul Al-Mukminin ketika perkahwinan yang ketiga dengan Nabi umur 40 tahun. Bahkan maklumat yang biasa disampaikan ialah Ummul Mukminin berjanda selama 15 tahun. Bermula usia 25 tahun lagi. Ada yang mengatakan bahawa umur Khadijah jadi janda sekitar umur 25 tahun lagi, 15 tahun tak berkahwin. Baik. Dan yang ketiga juga mereka mengatakan bahawa Siti Khadijah adalah seorang Ummul Mukminin. Khadijah adalah seorang usahawan yang berjaya. Jadi agak sukar untuk menerima bahawa beliau menjadi usahawan dalam lebih muda daripada 40 tahun. Jadi maknanya kita dalam sirah sangat terkenal, Khadijah memang seorang individu yang saudagar yang kaya raya, orang yang pandai berniaga. Jadi macam mana seorang yang nak jadi kaya raya dan saudagar yang hebat dalam usia yang muda? Mestilah dia menjalani jatuh bangun dalam perniagaan. Jadi relevan mengatakan bahawa umur 40 tahun Khadijah berkahwin dengan Nabi. Itu di antara rasional mereka. Baik. Yang keempat mengatakan bahawa melihat kematangan dan ketenangan yang dimiliki oleh beliau ketika mana menenangkan Nabi SAW setelah baginda melihat malaikat Jibril alaihissalam dengan mata kepala sendiri. Jadi usia 40 tahun adalah sesuai untuk menunjukkan kematangan tersebut. Jadi maknanya Khadijah, jadi rasional mengatakan bahawa Khadijah berkahwin umur 40 tahun, betul lah, sebab Nabi dalam riwayat Al-Bukhari melalui sanad daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam babul wahyi, Nabi menceritakan Nabi bertemu dengan Jibril alaihissalam untuk kali pertama di Gua Hira. Di Gua Hira, Kemudian Nabi bercerita hal itu kepada Khadijah. Khadijah menenangkan. Sebab tu di antara hikmah menurut sejarawan Islam, di antara hikmah Allah SWT mempertemukan Nabi dengan Khadijah pada usia 40 tahun. Di antara hikmah, orang yang berpendapat Khadijah umur 40 tahun ni ialah
ketika mana Nabi ya maknanya tertanya-tanya siapa yang aku berjumpa, sama ada individu yang cuba untuk merosakkan aku dan sebagainya. Khadijah cuba menenangkan Nabi SAW. Khadijah kata apa? Takkanlah Tuhan nak mensia-siakan kehidupan seorang yang baik seperti kamu, wahai Muhammad. Orang yang menyambungkan tali persaudaraan, orang yang suka membantu orang yang menzalimi, orang yang berada dalam keadaan kesusahan. Takkanlah Tuhan nak mensia-siakan kehidupan kamu, wahai Muhammad. Jadi ini di antara rasional yang mengatakan bahawa umur Khadijah umur 40 tahun berkahwin dengan Nabi kerana Khadijah menenangkan, kerana orang yang sudah matang ya, berbeza dengan orang yang biasalah. Orang muda ni kadang-kadang dia darah gemuruh ni, dia agak ni ya, bila orang muda ni dia hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab ya. Semangat orang muda ini perlu dipandu dengan pengalaman orang lama. Ya, pengalaman orang lama perlu dipandu dengan pengalaman dan ilmu orang lama. Orang muda ni dia semangat ya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok waktu Dr. Asri Zainal Abidin dulu waktu zaman muda memang agak agresif sikit tapi bila dia dah jadi mufti, lepas tu dia jadi kembali kepada ni, kemudian dia menjadi mufti kali yang kedua, nampak dia sudut fatwa dan pendekatan dia agak berbeza. Maksudnya pendekatan tu agak tenang dia agak nampak tenang begitulah perkembangan ataupun perjalanan kehidupan bagi seseorang ahli ilmu atau para ilmuwan. Baik, tak apa. Kita tengok muka surat 140 ni, pada kebanyakan sejarawan, Ummul Mukminin Khadijah berkahwin dengan Nabi ketika berusia 40 tahun dan tinggal bersama dengan Nabi SAW selama 25 tahun. Maksudnya umur 25 tahun Khadijah duduk dengan Nabi. Ini bermakna beliau meninggal dunia pada usia 65 tahun. Maksudnya umur Khadijah meninggal dunia sekitar 65 tahun. Hasil perkahwinan mereka telah memperolehi 6 orang zuriat yang terdiri daripada 2 orang lelaki dan 4 orang wanita. Jadi maknanya, sebab tu dalam riwayat Aisyah, Aisyah ni memang dia orang yang cemburu. Aisyah memang terkenal dengan sangat cemburu, dan orang yang belajar ilmu hadis dia kata bahawa banyak hadis-hadis yang Aisyah ni cemburu dengan Nabi SAW. Dan satu ketika Aisyah bila Nabi selalu sebut pasal Khadijah ni, Aisyah kata, apa kurangnya aku? Apa kurangnya aku? Aku ni lebih muda berbanding dengan Khadijah. Kemudian Nabi bagi respon, Nabi kata, Khadijah ni seorang individu yang ketika mana saat orang mendustai aku, dialah yang membenarkan ucapan aku. Dan juga kata Nabi SAW, Khadijah jugalah dengan dia Allah mengurniakan rezeki anak aku dengan dia. Jadi menunjukkan bahawa ya, Khadijah binti Khuwailid ini ada Allah memberikan kurniaan anak kepada perkahwinan Khadijah dengan Nabi SAW. Baik, pada setengah Syiah pula. Jadi ada setengah pendapat di kalangan ilmuwan Syiah, mereka beranggapan bahawa sebenarnya Ummul Mukminin Khadijah adalah masih anak dara ketika berkahwin dengan Nabi SAW. Ada sebahagian pendapat daripada ulama Syiah, mereka kata Khadijah ni kahwin dengan Nabi waktu tu Khadijah masih lagi anak dara, tak berkahwin dengan siapa lagi. Tak tahulah mai daripada mana fakta ini. Ya, malah sebahagian daripada hal ini mereka beranggapan bahawa hanya seorang saja anak yang lahir hasil perkongsian hidup mereka dengan Fatimah, sedangkan anak-anak yang lain hanyalah anak-anak angkat yang dijaga oleh mereka berdua. Dia kata seorang saja. Menurut pendapat Syiah, yang anak yang betul-betul anak dengan Khadijah ni, ya, hanya seorang saja. Ini pendapat daripada Syiah. Yang lain tu semua anak angkat. Dan lebih tepat mereka semua adalah anak-anak kepada Abu Halah. Satu pendapat daripada Syiah dia kata apa? Semua tu anak daripada Abu Halah, hak berkahwin kali yang kedua tu. Yang kahwin kali yang kedua, bukan anak-anak Nabi SAW pun. Macam itulah. Itu pendapat daripada Syiah. Baik. Sebetulnya masih terdapat banyak persoalan yang berlegar tentang Nabi SAW dan Ummul Mukminin Khadijah antaranya. Baik. Ini timbul persoalan supaya kita apabila membaca satu kisah, dia bersifat kritis. Critical. Sebab tu apabila kita nak mendengar sesuatu maklumat, biar kita mendengar maklumat tu secara kritis. Sebab tu kaedah berfikir ni tuan-tuan sangat penting. Dia bukannya kira
Kan, dia bukan kira semua kita nak kena baca, semua kita nak kena, maknanya nak kena berguru, semua kena perlu bersanad. Kita kata bahawa kena kritis. Kemahiran berfikir tu sangat penting. Sebab tu baru ni dalam dialog antara Salman Ali dengan Ustaz Engku Aziz, bila orang tanya Ustaz Salman Ali, orang tanya dia tentang, ya, Ustaz Salman ni mengaji daripada siapa? Ada sanad ataupun tidak? Yang kata Wahabi ni ada sanad ataupun tidak? Salman Ali dia balas, dia kata, kalau nak berlaku adil, kena tanya balik, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, dia ada sanad ataupun tidak ketika mana dia bertaubat daripada berfahaman Mu'tazilah kepada berfahaman Asy'ari ataupun sifat 20-nya. Apa dia manhajnya. Dia ada sanad ataupun tidak? Kalau duk main kira macam tu. Maknanya dalam hal ini, dalam ilmu pengetahuan perlu bersifat kritis. Kemahiran berfikir itu sangat penting. Ya, baik. Pertama, soalan yang perlu timbulkan dalam hal ini, pertama, benarkah anak mereka 6 orang semuanya itu sebenarnya 7 orang? Ada persoalan. 6 orang ke ataupun 7? Kita perlu timbulkan persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, benarkah dakwaan setengah orang bahawa Ummul Mukminin Khadijah meminang Nabi SAW? Kan dalam sirah, ya, Khadijah berkenan dengan Nabi, betul tak? Kemudian Khadijah hantar seorang orang tengah nama dia Nafisah, betul tak? Tuan ingat tak cerita itu? Nafisah jadi orang tengah untuk bertunang, untuk bertunang dengan Nabi. Kisah tu betul ataupun tidak? Hal itu perlu ditanya. Yang ketiga, berapakah usia sebenarnya Nabi SAW ketika berkahwin dengan Ummul Mukmin Khadijah? Benarkah usia baginda berusia 25 tahun? Nanti kita akan tengok, ya, ada pendapat yang mengatakan bahawa umur Khadijah 25, ada yang kata 28, ada yang kata 40, ada yang kata 45. Macam-macam pendapat tu ada. Macam-macam pendapat tu ada. Yang keempat, soalannya ialah, benarkah kisah dialog antara Ummul Mukminin Khadijah dengan Nabi SAW di saat-saat akhir kehidupannya, yang mana beliau mengatakan sanggup menyerahkan tulang belulang untuk kemenangan Islam? Betul ke ucapan ni? Ya, Khadijah sanggup, ya, menyerahkan tulang dia, diri dia ni, ya, untuk kemenangan Islam. Ucapan ni betul ataupun tidak? Hal ini timbul persoalan di kalangan para ulama hadis, ya, supaya memastikan maklumat ini sahih ataupun tidak. Baik, tulisan ini. Jadi pengarang kitab ni, Ustaz Zulkhairi ni, dia hanya berfokuskan kepada perbincangan umur Khadijah ni ketika berkahwin dengan Nabi SAW ini, dengan mengambil kira hadis-hadis Nabi dan perbincangan ulama yang terdapat dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab lain juga. Penulisan ini bukanlah betul menimbulkan polemik. Sebaliknya, ia hanya hasil yang terlahir daripada sebuah kajian yang harus diperbahaskan, bukan untuk diterima secara bulat-bulat. Jadi dia lontarkan kepada kita balik. Dia kaji juga, kemudian dia lontarkan kepada kita. Dia lontarkan kepada kita untuk kita menilai kembali. Jadi sebab tu pembacaan kita ni perbincangan yang agak berat, kerana kita berbincang dalil. Munaqashah dalalah. Sebab tu dalam debat semalam juga, tuan sekalian, ya, kalau orang yang tidak ada asas-asas dalam ilmu syariah, dia takkan fahamnya istilah-istilah yang digunakan oleh kedua-dua manhaj itu, kedua-dua madrasah. Betul tak? Kadang-kadang ustaz pun kadang tak faham juga istilah-istilah dalam ilmu akidah. Betul tak? Dalam ilmu fiqh. Kan? Dalam istilah ilmu fiqh kadang-kadang pun tak faham istilah-istilah dalam ilmu akidah. Kadang-kadang dia pun kadang pada asal tidak pun tak faham, kerana hal itu dibincang dengan istilah pada bidang dia. Dan ustaz ni bidang hadis, nak faham lagu mana kalau bidang akidah? Mungkin kalau dia baca banyak, mungkin dia faham. Tapi kalau hanya dengar satu phase saja, mungkin dia tidak faham. Hal ini kerana ini perbincangan akademik yang agak mendalam. Dia perlu, ya, melihat satu persatu hal itu supaya perbincangan itu lebih mendasar, lebih faham. Orang yang duduk dalam bidang dia akan faham hal itu. Baik, tak apa. Kan? Cuma satu sedikit perbincangan. Ada orang kata, ustaz, berapa kita nak bincang tarik bagi orang pening kepala ni? Kita katakan bahawa kita nak ajar orang awam supaya mengetahui, ya, dalil, mengetahui, dan kita kena improve. Kita kena majukan diri kita ini, kan? Bukannya bermaksud bahawa kita duduk dalam marhalah ataupun tingkatan orang awam sampai kita mati. Kereta kat rumah kita pun kita boleh upgrade, kan? Kereta kita pun kita boleh upgrade, apatah lagi dalam soal kefahaman agama. Kenapa kita hanya duduk dalam orang awam
umur kita 50 tahun, 60 tahun, awal-awal sampai kita mati. Kenapa kita tak perlu upgrade ilmu dan maklumat kita? Kita berkaitan dengan munaqashah dalalah, perbincangan dalil. Yang kadang-kadang ya memang memberatkan kepala kita. Tapi itulah yang mengajar kepada kita untuk kita meningkat kembali ya kefahaman kita tentang hal agama kita. Kan? Jadi kadang-kadang ya kritikan pitisan-pitisan yang mengatakan bahawa apalah perlu ajak orang awam untuk terlibat dalam perbincangan-perbincangan berat ni. Tengok, ini semua kita katakan minda-minda yang cuba untuk memundurkan umat Islam. Betul tak? Betul, setuju tak dengan saya? Cuba memundurkan umat Islam. Hal lain boleh kritikal, tapi setuju. Hal lain boleh, dia boleh kritikal, tapi dalam bab kefahaman nas dan perbincangan hal-hal sebegini, dia serahkan kepada orang tertentu, kemudian dia tidak cuba untuk memikirkan secara mendalam dan juga rasional. Tak apa, nanti kita akan pergi dalam perbincangan debat tu insya-Allah. Baik, tak apa. Perbahasan ulama mengenai kisah ini. Baik, kita tengok muka surat 142. Dakwaan mengatakan para ulama dan sejarawan tidak pernah membincangkan usia Ummul Mukminin Khadijah adalah tidak tepat. Jadi Ustaz Sukhairi dia mengatakan bahawa nak kata tak ada perbincangan langsung di kalangan para ulama, no, tak ada. Bukan, memang ada, sudah ada dah perbincangan umur Khadijah 40 tahun, ada yang kata 28 dan sebagainya. Mungkin ini tidak terlalu penting untuk dikaji buat masa sekarang bagi setengah orang, namun apakah menjadi kesalahan sekiranya kajian dilakukan demi mencari kebenaran. Jadi sebab tu saya sebut tadi ini. Ya, relevan ataupun tidak sesuatu isu untuk kita angkatkan, untuk kita utarakan, melihat kepada situasi. Kan? Macam baru ni, banyak saja kawan-kawan saya yang PM waktu berlaku debat semalam. Benda ni dah berlaku, khilafiyah dah berlaku ratusan tahun dah. Tak perlulah kita utara dan kita bangkitkan. Iyalah, memang satu sudut betul lah apa yang kamu cakap itu. Tetapi dah sebelah pihak duk label, ya, duk mewujudkan suasana yang tidak harmoni, ya, dan membawa maklumat-maklumat yang tidak betul dan sebagainya. Perlu datang seorang pejuang untuk jawab kembali, memperbetulkan kefahaman. Takkan nak biarkan orang awam duduk dalam keadaan kegelapan begitu. Kerana hal itu walaupun sudah dibincangkan pada ratusan tahun ataupun puluh tahun yang dulu para ulama sudah selesaikan, namun melihat kepada situasi itu relevan ataupun tidak. Banyak sangat orang duk cakap benda begitu, tak perlu. Saya kira bahawa saya setuju dalam hal ini kerana perlu melihat kepada situasi. Ya, baik. Ulama tidak sepakat mendakwa usia beliau ialah 40 tahun, bahkan sebenarnya terdapat sebanyak 8 pandangan ulama berkenaan ini. Tu dia, rupanya dah 8 para ulama berpendapat dalam hal Khadijah berkahwin dengan Nabi SAW. Pertama, berpendapat 40 tahun. Ini pendapat yang sangat terkenal. Dan pendapat ini juga dipegang oleh Mubarak Furi dalam Ar-Rahiqul Maktum, dalam kitab sirahnya. 40 tahun umur Khadijah berkahwin dengan Nabi. Ada yang kata 25, 28, 30, 35, 44, 45, 46 tahun. Kan? Sebab tu saya pagi tadi saya bila jumpa dengan seorang kawan saya ni, dia master dan ijazahnya dalam pengajian Islam. Kemudian PhD-nya dalam bidang politik. Bila orang tanya dia, Ustaz, pasal apa Ustaz terjun dalam bidang politik? Kenapa Ustaz tak terus dalam bidang agama? Dia kata dalam bidang agama ni banyak sangat khilaf. Dia kata dalam bidang agama ni banyak sangatlah khilaf, banyak sangatlah pendapat ulama ni. Aku nak pergi bidang lain pula. Sebab dalam bidang agama ni banyak sangat khilaf, banyak sangat bergaduh. Kan, satu sudut tu macam betul juga, tapi satu sudut tu kalau semua berfikiran macam tu, siapa yang nak selesaikan, kan? Jadi orang yang terjun dalam bidang agama ni sebenarnya dia banyak, dia kena membaca banyak lagi benda yang dia kena mengkaji, khilaf-khilaf di kalangan para ulama yang perlu untuk dia harmonikan hal itu. Kan? Dia kata duduk dalam bidang agama ni banyak duk bergaduh. Lah ni aku tak mau duduk bidang agama, aku keluar pergi bidang lain. Satu sudut tu macam betul juga, tapi sudut yang lain saya kurang setuju lah, kan. Tak apa, baik. Menurut Tariq Ramadan, siapa Tariq Ramadan ni? Ini seorang tokoh ulama kontemporari dan masih hidup pada hari ini. Dan kalau tak salah saya, beliau di antara salah seorang ilmuwan, ya, seorang profesor pengajian Islam di University Oxford. Nah, Tariq Ramadan berpendapat bahawa usia Ummul Mukminin ialah 25 tahun. Ini memang seorang reformis. Sangat terkenal, seorang reformis. Dan dia ni memang orang yang sangat berbeza dengan orang lah. Kalau orang kata A, dia akan kata B. Biasalah, orang-orang begini, orang yang bersifat kritis ni, dia biasa orang yang
orang yang berbeza dengan majoriti ni benda-benda yang biasa. Kan? Sebab tu kalau orang kata bahawa kan kami dalam majoriti kot. Majoriti tak semestinya betul. Kan? Betul tak? Majoriti tak semestinya betul. Sebab orang kata bahawa kami duduk dalam kelompok majoriti, hampa minoriti, hampa salah. Belum tentu. Betul tak? Sebab kefahaman tentang hadis tentang jama'atul muslimin. Betul tak? Jama'atul muslimin itu, hadis itu panjang perbahasannya. Ada yang kata sawadul a'lam, ada yang kata jama'atul sahabah, ada yang kata jama'atul ulama dan sebagainya. Kan? Ada yang kata jamaah itu merujuk kepada jamaah yang majoriti. Tak betul juga. Ada juga majoriti yang salah. Kan? Jadi ada orang berpendapat begitu. Jadi ada yang, kalau orang berpendapat begitu, saya kurang setuju. Kita perlu melihat kepada fakta kumpulan itu berdapat apa hujahannya. Kalau hujahannya betul walaupun dia minoriti, kita kena terima penghujahannya. Baik. Tariq Ramadan merujuk kepada Ummul Mukmin Khadijah berusia 25 tahun ketika mana berkahwin dengan Nabi. Maulana Asri Yusuf. Ya, dalam tulisan dan perbincangannya dengan beliau menegaskan pendirian yang tidak bersetuju dengan usia 40 tahun. Maulana Asri pun seorang yang kritis dalam melihat sesuatu isu. Dia tak setuju umur Khadijah 40 tahun. Nanti kita akan tengok apa hujahan-hujahannya. Ya, mungkin siri yang kedua kot sebab dia agak panjang perbahasannya, dia agak mendalam tuan-tuan. Ni tajuk ni dia agak mendalam. Walaupun nampak macam ringan tapi dia agak mendalam. Nanti kita tengok sebab dia bermain dengan tarikh dan sebagainya. Baik. Beliau meneguhkan pandangan 25 tahun. Dia sependapat dengan Tariq Ramadan. Begitu juga dengan Dr. Najib bin Abdullah Al-Qari yang turut memilih pandangan 25 tahun. Jadi maka berpendapat umur Khadijah 25 tahun berkahwin dengan Nabi. Sebagai asasnya dikemukakan beberapa tulisan ulama yang menggambarkan perkara demikian. Yang pertama. Ya, Syekh Hussein bin Muhammad Al-Hasan Ad-Diyarbakri yang wafat sekitar tahun 966 Hijrah dalam kitabnya Tarikh Al-Khamis fil Ahwal Al-Anfus An-Nafis menyatakan ada beberapa pandangan berkaitan usia Ummul Mukminin, ada yang kata 40, 45, 30, 28. Ini pendapat di kalangan para ulama. Ada yang kata 28, 30. Ini dia punya teksnya, tuan-tuan boleh tengok daripada muka surat 143. Dan kitab yang kedua dinukilkan oleh Ali bin Burhan Ad-Din Al-Halbi dalam kitabnya As-Sirah Al-Halbiyah. Dia memberikan beberapa pendapat tentang usia Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Khadijah. Nabi, dan ini teksnya, Nabi mengahwini beliau ketika umur Nabi 40 tahun dan mendakwa 45 tahun, 30 tahun, 28 tahun, 35 dan 25 tahun. Jadi dia nukilan itu. Dan begitu juga tarik dalam kitab Syadharat Al-Zahab Abu Al-Falah Abdul Al-Hayy bin Ahmad bin Muhammad atau disebut sebagai Ibn Imad Al-Hambali Ad-Dimashqi yang wafat sekitar 1089 Hijrah. Beliau pun menukilkan hal yang sama tentang umur Khadijah. Baik, berdasarkan pandangan yang dipungut daripada 3 karya ulama ini, jelas menunjukkan bahawa sebenarnya ulama telah lama membahaskan perkara ini dan sudah semestinya ulama telah melakukan satu kajian yang sangat terperinci demi mencari jawapannya. Jadi para ulama sudah bahas lama dah. Berlaku polemik di kalangan para ulama. Sebab tu kita katakan bahawa nak khilaf ni, ya, benda ni kita katakan bahawa kalau kita ni nak ajak orang semua setuju dengan kita, bohong lah. Memang takkan berlaku dekat dunia ni. Memang takkan berlaku sampai kiamat. Setuju tak dengan saya? Kan? Setuju tak dengan saya? Semua kita nak satukan, semua setuju dengan kita. No, takkan berlaku sampai kiamat. Kita nak, contohnya dalam bab Asy'ariyah, kan? Kita bincang semalam, lagi kita akan bahas. Kan? Kita contohnya Al-Athar ataupun Salafi. Contohnya, kan, kalau kita Salafi lah. Kan? Kalau orang Asy'ariyah, kalau dia bermanhaj Asy'ariyah dan dia madrasah Asy'ariyah, kita nak tarik dia hang mai ikut Salafi, tak boleh sebab dia madrasah dia, itu manhaj dia, itu pandangan dia. Kan? Dan kadang-kadang ia tak berlaku pun. Kan? Dah buat macam-macam lah diskusi, buat wacana, tapi dia tetap dengan pandangan Asy'ariyah. Ya, adapun kita katakan bahawa nak menyatukan semua berada dalam kecenderungan dan fikrah kita, mungkin tak mampu untuk hal begitu. Nak ala kulli hal, ya, sedikit demi sedikit
kita dapat mengurangkan ya ketajaman pergeseran di kalangan umat Islam. Betul tak tuan-tuan? Kan? Sedikit demi sedikit kita dapat kurangkan ketajaman tu. Yang kita duk bergaduh, bila kita duk wacana, bermuzakarah ilmu, lama kelamaan dia dapat menerima di antara satu sama lain. Itu pun satu kejayaan. Betul tak? Itu pun satu kejayaan. Daripada kita duk bergeser tajam, hang salah, hang ni semua dan sebagainya. Saya kira bahawa itu tak betul. Dan kita nak satukan, semua bermanhaj salafi. Tak akan berlaku sampai kiamat. Tak akan berlaku sampai kiamat. Kecenderungan orang masing-masing akan ada. Ada orang cenderung ke arah Sufi, ke arah Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi. Ya, itu manhaj dia. Ada ke arah Tazkiyatun Nufus, ke arah manhaj Imam Ibn Taymiyah. Kecenderungan itu kita tak boleh nak ni. Cuma kita kena berbincang dalam sudut akademik dan ilmiah supaya mana satu yang terbaik untuk kita lihatkan. Dan juga pergeseran dapat dikurangkan. Ketajaman pergeseran di antara umat Islam tu dapat dikurangkan. Baik, tak apa. Saja saya nak selit benda-benda macam ni supaya kita dapat memahami kematangan dalam berwacana ni, kan? Sebab ada orang bila dia berlaku isu-isu dia kata, tengok duk bergaduh tak kesudah juga, bila habis wacana duk bergaduh juga. Kita katakan bahawa seperti mana saya sebut tadi, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan pergeseran itu. Baik, kemudian selain itu terdapat satu perkara menarik yang perlu diketahui oleh setiap mengkaji. Minta maaf, saya langkau. Agak menarik, pandangan yang kedua, agak menarik pandangan Ibn Al-Imad, yang mana menurut beliau usia 40 tahun adalah yang sahih, namun ramai juga ulama mentarjih, memilih usia 28 tahun. Jadi, ramai juga yang ulama yang mentarjih. Jadi, mentarjih ni, itu benda biasa di kalangan ulama. Ya? Sebab ada orang bila mana melihat metodologi mufti wilayah persekutuan dalam mengeluarkan irsyadul fatwa, kan? Ada orang bertikai. Apalah irsyad fatwa mentarjih, Dr. Zulkifli Al-Fakri mentarjih ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Hanbali. La ilaha illallah. Tarjih mentarjih itu biasa di kalangan para ilmuwan. Kan? Lalu dia pun bertikaikan, siapa kamu berbanding dengan Syafi'i? La ilaha illallah. Ini tak faham perkembangan ilmu. Kan? Tarjih mentarjih itu biasa dalam perkembangan ilmu. Baik. Ini menunjukkan pandangan mengatakan usia 28 tahun tidak boleh diketepikan begitu saja. Tak boleh nak ketepikan. Yang ini memerlukan kepada penelitian dan kehalusan kajian dengan membuat perbandingan antara pelbagai kitab selain menjadi beberapa hadis sebagai sokongan kepada fakta-fakta yang diketengahkan. Maknanya, bila hang kata 28 tahun, datangkan dalil. Datangkan fakta. Bukan main petik tepi jalan begitu saja. Datangkan hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini agama ajak kepada kita. Selain itu, terdapat satu perkara yang menarik yang perlu diketahui oleh setiap pengkaji. Terdapat beberapa ulama, malah ulama silam, seperti Ibnu Hisham yang tidak mengenengahkan sebarang pandangan berkaitan dengan usia Ummul Mukminin. Baik. Tuan-tuan, Ibnu Hisham ni juga di antara tokoh ulama tarikh. Kita tahu, ya, Ibnu Hisham ni di antara ulama yang maknanya di antara gurunya ialah Ibnu Hisham. Namun, tuan-tuan sekalian, Ibnu Hisham ni dia ada kitab sirah nabawiyah yang tersendiri dan beliau agak berbeza dengan Ibnu Ishaq. Itu benda biasa. Berbeza dengan guru tu benda biasa. Bukan kata dia derhaka dengan guru. Itu benda biasa. Tak setuju dengan guru sekian-sekian dalam beberapa sudut dan beberapa hal. Itu benda biasa. Dalam sirah Ibnu Hisham, dia agak berbeza dengan Ibnu Ishaq dengan beliau mengambil riwayat daripada Al-Baqai daripada Ibnu Ishaq. Dia ambil jalan tu. Al-Baqai kerana beliau menyebutkan bahawa beliau menyebutkan tentang Ibnu Ishaq ni, periwayatan Ibnu Ishaq ni dia tak apa nak kena dengan cita rasa Ibnu Hisham. Maknanya dia tak apa nak istilahnya sebululah dengan riwayat yang dinukilkan Ibnu Ishaq, lalu dia ambil dengan jalan lain. Namun Ibnu Ishaq tu guru kepada Al-Imam Ibnu Hisham rahmatullah alaihi. Baik. Kemudian Ibnu Hisham tidak menengahkan usia Ummul Mukminin. Terdapat beberapa kemungkinan dalam perkara ini. Satu, mereka tidak mempunyai fakta yang kukuh kerana tiada sumber bertulis ataupun tiada pandangan yang betul-betul tulen dan kuat. Dua, mereka ingin mengelakkan daripada sebarang khilaf, namun hujah ini tidak kuat kerana mereka sendiri pun menyatakan khilaf tentang usia Nabi SAW. Jadi ulama dia agak
bila dia nak mengeluarkan satu maklumat, ulama yang rabbani ni mereka akan amanah dengan ilmu. Jadi mereka akan cakap jika mereka akan dapat pastikan maklumat tu betul ataupun tidak. Kalau mereka tu tak betul, maklumat tak betul, mereka tidak akan menukilkan. Mereka tidak cakap. Ini ulama yang rabbani. Baik. Ulama yang mendiamkan diri tentang kisah ini, maknanya tawakuf. Jadi ada sebahagian para ulama yang tawakuf, yang depa tak bincang. Tawakuf ni bukan bermaksud depa ni tak ada ilmu. Tidak, ini bermaksud bahawa mereka amanah. Sebab tu soal ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan, bila kita bincang tentang sikap ahli sunnah wal jamaah, sikap ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan, dia cakap benda yang dia tahu. Dia tak cakap benda yang tak tahu. Benda yang dia tak baca, jangan duk cakap lah benda yang hang tak menguasai benda tu. Tapi hang duk berjuang juga berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun. Hang tak menguasai hal itu. Baik hang diamlah, lebih baik hang cakap. Sebab tu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dia siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, cakap benda yang betul, yang hang menguasai benda tersebut, dan diam lebih baik. Kalau hang tak mampu nak buat macam tu, baik hang diamlah daripada hang duk cakap. Sebab tu orang kata sebelum cakap membaca dulu, berfikir dulu, menguasai hal itu. Baik, para ulama tawakuf. Ulama ini tidak membincangkan usia Ummul Mukminin, sebaliknya hanya membincangkan usia Nabi SAW semasa perkahwinan. Ini menunjukkan sebenarnya tiada sumber yang sangat absah untuk mendakwa umur Nabi SAW ialah 25 tahun semasa perkahwinan berlaku. Jadi ada sebagian ulama tawakuf, dia berkata kami tak ada maklumat yang jelas lah. Kami tak ada dalil yang kuat berkaitan dengan umur Nabi ni berkahwin sekian dengan Khadijah ni bila, cuma berdasarkan keterangan ulama, hampir semua bersetuju dengan usia 25 tahun sehingga pandangan yang lain hampir tidak dipegang. Jadi mereka banyak berpegang dengan umur Nabi 25 tahun bila berkahwin dengan Khadijah. Itu saja. Bagi meringkaskan perbincangan, memberikan fokus terhadap topik ini, justru tidak dinyatakan di sini khilaf ulama dan sejarawan berkaitan dengan usia Nabi SAW ketika perkahwinan itu. Pertama, maknanya muka surat 145 ni dia nak bincang kepada kita bahawa sebab tu kita tajuk ni dia agak dalam istilah kita ni agak meleret lah. Tapi meleret ni pun ilmiah lah. Dah kita nak faham sungguh-sungguh, kita faham bagi betul-betul lah kan. Jadi para ulama seperti Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah, dia tak bincang langsung pasal usia umur Khadijah kahwin dengan Nabi SAW. Beliau hanya menukilkan umur Nabi 25 tahun saja. Jadi dan ini teksnya, tuan-tuan boleh tengok sendiri pada muka surat 145. Dan dalam kitab yang kedua, Ar-Rawd Al-Unuf, karangan As-Suhaili, dan dia menukilkan hal yang sama. Dia tak cerita pasal umur Khadijah, cuma dia cerita tentang umur Nabi saja, 25 tahun. Abu Hatim Al-Hibban Al-Busti, yakni Ibn Hibban Al-Busti, dalam Sirah An-Nabawiyah wal Akhbar Al-Khulafa, tuan-tuan boleh tengok dalam teksnya pada muka surat 46, dia menceritakan tentang umur Nabi saja dalam sekitar 25 tahun, tapi tak membicarakan tentang umur Khadijah. Baik, begitu juga kitab yang kedua, Jawami' As-Sirah An-Nabawiyah, oleh Ibnu Hazmin Al-Andalusi, yang wafat sekitar tahun 456 Hijrah, dan itu teksnya dia tak menyebut tentang umur Khadijah, cuma menyebut tentang umur Nabi 25 tahun. Begitu juga Al-Imam Az-Zahabi, Az-Zahabi yang wafat 748 Hijrah, dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, dan beliau tidak memberikan sebarang komentar terhadap umur Khadijah. Begitu. Dan seterusnya menyatakan fakta-fakta menyatakan usia umur Khadijah ni 40 tahun berkahwin dengan Nabi, ini tidak syak lagi merupakan pandangan yang paling masyhur dan paling banyak dipegang oleh kebanyakan umat Islam. Jadi hari ni memang kita duk tahulah bila Khadijah berkahwin ni memang umur 40 tahun. Ini pandangan yang sangat terkenal. Baik, pendapat ulama yang menyatakan umur 40 tahun. Pendapat ulama yang menyatakan 40 tahun. Pertama, Musa bin Uqbah, lahir 141 Hijrah, dalam kitabnya Al-Maghazi, melalui Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ini sahabat. Dia meriwayatkan bahawa usia Ummul Mukminin Khadijah ialah 40 tahun. Musa bin Uqbah. Baik, yang ni yang kata panjang ni, nak bincang tentang Musa bin Uqbah
dengan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, sama ada mereka ni pernah bertemu ataupun tidak, yang tu perbincangan yang sangat dalam. Bukan satgi lah, saya rasa itu siri yang kedua kot, sebab ia agak memeningkan kepala, dia agak, nanti kita akan masuk sedikit demi sedikit lah, kerana ia berkaitan dengan tarikh. Musa bin Uqbah dengan Hakim bin Hizam. Baik, riwayat ni tuan boleh tengok sendiri teksnya pada muka surat 147, yang menunjukkan bahawa Khadijah berkahwin dengan Nabi pada usia 40 tahun, dan ini adalah riwayat yang paling kukuh untuk membuktikan usia Khadijah berkahwin dengan Nabi usia 40 tahun. Jadi yang kata umur Khadijah kahwin 40 tahun tu, yang inilah riwayat yang paling sahih di sisi mereka. Ilmuwan yang berpegang kepada pendapat ni, yang inilah riwayat yang paling kukuh di sisi mereka. Nanti kita akan tengok bagaimana ulama mengkritik riwayat ni. Musa bin Uqbah bin Abu Iyashi diiktiraf sebagai ulama dan seorang sejarawan yang dipercayai dan termasuk di kalangan kelompok tabi'in. Beliau sigharut tabi'in. Seperti mana yang kita tahu bahawa dalam ilmu tabaqat al-hadis, seperti al-Imam Ibn Salah mengatakan bahawa sigharut tabi'in merujuk kepada seorang tabi'in yang berguru dengan sigharus sahabah. Ya, berguru dengan sigharus sahabah itu disebut sebagai sigharut tabi'in. Nah, baik. Beliau diiktiraf sebagai seorang ulama dan sejarawan yang dipercayai, thiqah, termasuk dalam kelompok tabi'in. Ramai ulama termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal, Yahya bin Ma'in, Musa bin Abdullah Az-Zubairi melemparkan pujian kepada beliau, sehingga ada ulama mengiktiraf karya Al-Maghazi sebagai karya yang terbaik. Jadi kalau kita nak tengok seseorang, itu kena tengok terhadap pujian-pujian terhadap orang tersebut. Sebab tu apabila orang mengkaji tentang Wahabi, minta maaf sebut pasal Wahabi, yang kita akan masuk tajuk dia. Bila orang sebut tentang Muhammad bin Abdul Wahab, jangan duk baca sirah ulama-ulama yang mengkeji dan mentajrih dia sahaja. Kena baca juga ulama-ulama yang puji terhadap pujian terhadap dakwah dia. Barulah kita dapat menilai dan juga menghukum seseorang tokoh. Betul tak tuan-tuan? Ya, kalau kita nak menghukum seseorang tokoh, kena tengok orang hak puji dia dan orang yang kritik dia. Barulah kita mendapat keputusan yang seimbang. Bukannya pi ambil orang hak pi maki dia, pi tomah dia, kemudian kita buat keputusan, oh dia ni seorang tokoh yang di sesat dan sebagainya. Hang tengok yang orang tak suka dekat dia, memanglah salah. Tengoklah siapa tokoh yang puji dia, ilmuwan yang pujinya pada zaman dia, pada masa selepas itu. Sebab tu kita kata bahawa i'diluhu aqrabu littaqwa, i'diluhu aqrabu littaqwa. Ini sifat ahli sunnah wal jamaah, menilai dengan adil. Ya, supaya kita adil dalam menilai seseorang. Nah, baik, kembali ke perbahasan ni. Baik, mereka menganggap bahawa Musa bin Uqbah seorang ilmuwan, dan ada kemungkinan kitab-kitab lain seperti Tarikh At-Tabari hanya memungut pandangan daripada kitab Al-Maghazi oleh Musa bin Uqbah untuk menyatakan usia Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Khadijah. Jadi ada sebahagian mengatakan bahawa Tabari pun ambil daripada Musa bin Uqbah. Tabari pun dalam kitab Tarikh At-Tabari pun ambil riwayat daripada Musa bin Uqbah. Begitu. Meskipun begitu, kredibiliti seseorang tidak bermasuk keseluruhan maksud yang disampaikan oleh itu adalah tepat. Maknanya, okey, yang ni satu segmen yang lain. Kita nak cerita bahawa walaupun orang puji dia, tapi bukan bermaksud semua pujian, semua orang hak puji dia tu, semua ucapan tokoh tu boleh kita terima. Jadi manusia ni biasa, benda tu tak terlepas daripada melakukan kesalahan. Ya, benda tu silap satu sudut, betul satu sudut, itu benda biasa. Inilah orang panggil kematangan dalam menilai. Betul tak? Bukan bermaksud semua kita mentang orang puji dia, semua kita ambil ucapan-ucapan, semua kita angkat dia, sanjung dan sebagainya. Bukan. Ada benda yang kita benda tu biasa, tuan-tuan. Baik. Begitu juga Maulana Asri sendiri, meskipun turut menjulang tinggi karya Musa bin Uqbah. Ustaz Zulkhairi pun kata, Maulana Asri, seorang ilmuwan, tokoh kita, yang mengangkat karya Musa bin Uqbah, namun Maulana Asri tidak terlepas dalam mengkritik karya ini. Sebab tu ini biasa dalam bidang akademik,
Itu benda biasa. Sebab tu orang yang dalam bidang ilmiah, dalam bidang ilmu ni tuan-tuan, dia tak ta'assub. Yang duk ta'assub tu sebab kita duk baca hak kita suka saja. Ya, kita baca kitab tokoh-tokoh kita saja. Sebab tu jadi ta'assub. Nah, jadi kita ta'assub ni sebab kita duduk dalam bidang ilmiah, akademik. Ya, sebab tu kita tak jadi orang berta'assub. Sebab dia terdedah dengan perbincangan ilmu. Kita dengarlah. Fa yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Baik, kemudian terdapat sekurang-kurangnya 2 kelemahan yang ketara dalam periwayatan ini yang akan dikupas di bahagian akhir pada bab ini. Nanti kita akan tengoklah nanti secara mendalam. Baik, yang kedua. Okey, 5 minit lagi kita berhenti nah. Musa bin Sa'ad Az-Zuhri, dia disebut sebagai Ibn Sa'ad dalam kitab Tabaqat Al-Kabir, oleh gurunya Al-Waqidi berpendapat bahawa usia Khadijah berusia 40 tahun. Jadi Ibn Sa'ad dia ambil pendapat daripada Al-Waqidi. Itu teksnya tuan-tuan boleh tengok. Dan kebanyakan para ulama menolak Al-Waqidi, ya, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad antara orang yang mengatakan Al-Waqidi sebagai pendusta, kadzab. Orang belajar ilmu jarh wa ta'dil, dia akan tahu bahawa Al-Waqidi ni bukan semua benda yang kita boleh ambil daripada dia. Al-Waqidi bukan semua kita boleh ambil, ya. Dalam bab Al-Maghazi, ya. Tapi dalam bab sirah, dalam bab hadis, dalam bab akidah, fiqh dan sebagainya, no. Tidak ada kompromi dengan Al-Waqidi. Kita tak boleh ambil. Siapa kata? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan ulama-ulama lain. Tuan-tuan boleh tengok saja. Imam Ibn Hajar. Dan begitu juga Imam Zahabi dalam menilai Al-Waqidi dalam meriwayatkan periwayatan dia. Jadi para ulama ada yang agak keras, ada yang tolak tulis Al-Waqidi. Saya kira bahawa kita kena bersederhana dalam menilai, ya. Kita kena bersederhana dalam menilai, jangan kita pergi tolak semua. Rugi, ya. Rugi tuan-tuan sekalian. Sebab bukan semua benda yang salah yang dibawa oleh Al-Waqidi. Baik, kemudian Abu Ja'far Jarir At-Tabari. Siapa? Al-Imam At-Tabari. Dalam dialog Ustaz Salman dengan Ustaz Engku ni, rajin untuk sebut sebagai Tabari. Sebab Tabari ni tuan-tuan tulisan dia cukup banyak. Sebab tu ulama ilmuwan ni tuan-tuan sekalian, ya, dia kena menulis. Sebab tu Maulana Asri tuan-tuan, dia sudah ke depan dalam hal ini. Dia banyak menulis. Saya tak mampu lagi tuan-tuan. Menulis ni dia memerlukan masa tuan-tuan, pengorbanan, jihad. Bukan semua orang mampu tuan-tuan. Dia memerlukan masa. Nak tulis tu bukan senang tuan-tuan. Bila tulis ni, dia terdedah dengan kritikan. Nak tulis bodoh macam tu tak ada masalah, kan? Tapi nak tulis dengan fakta, dengan ilmiah ni tuan-tuan, dia memerlukan masa, dia memerlukan jihad. Sebab tu Al-Imam Tabari, Al-Imam Suyuti, tuan-tuan sekalian, ya, di antara salah satu karomah lah kita kata. Di antara satu karomah lah yang Allah bagi dekat mereka ni tuan-tuan, ya, umur mereka dengan tulisan tu lebih banyak tulisannya daripada umur mereka. Allahu Akbar. Ini di antara sumbangan, ya, para ulama-ulama kita ini terhadap umat Islam. Baik, dalam tarikh At-Tabari, disebut dalam tarikh Al-Umam wal Muluk, usia Nabi ketika itu 25 tahun dan umur Ummul Mukminin 40 tahun, dan di bawah itu teksnya. Dan ya, kita boleh tengoklah muka surat 146, hampir dalam 12 jilid, ya, dan periwayatan ini dinilai dhaif. Ini disebut sebagai dhaif. At-Tabari merupakan ulama yang sangat besar, disanjung tinggi, namun beliau sendiri mengakui bahawa bukan semua maklumat yang terkandung dalam kitab ini adalah sahih. Dia sendiri bagi tahu. Sebab tu kalau kita nak tengok bagaimana penulisan para ulama, kena tengok manhaj. Sebab tu berkali-kali bila orang tanya mi'yar ataupun dawabit, mi'yar dan dawabit seseorang tu menghukum sesuatu perkara, kena tahu dia punya manhaj dia. Jangan kita nak kata, oi dia ni cepat menghukumkan orang, dia ni cepat mengeluarkan orang daripada Islam. Hang kena tengoklah mi'yar dia tu, dia punya dawabit dia. Jangan duk ambil mi'yar orang lain, lalu mi'yar ni maksudnya kita punya landasan, dawabit, syarat-syarat dia. Hang ambil syarat orang lain, lalu pergi letak dekat tokoh lain, memang tak kena lah. Sebelum kamu nak mengkaji seseorang itu, nak menghukum seseorang tu, kamu kena tengok manhaj dia. Kamu kena tengok dawabit dan mi'yar. Sebab tu Saman Ali tanya, kamu faham ataupun tidak mi'yar Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan seseorang ataupun mensyirikkan seseorang? Kamu tahu ataupun tidak? Tengok-tengok tak baca, itu jadi masalah, kan? Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik, habis dah 10.30. Saya nak bincang sikit pasal perbincangan semalam.
Saya rasa muka surat 149 ni memang banyak lah kan. Tajuk yang ni memang tak habis lagi. Kita rasa kita akan pergi ke siri yang kedua kot. Sebab hampir dalam berbelas muka surat lagi. Ya. Pada tajuk 40 tahun umur Khadijah kahwin dengan Nabi ni. Saya rasa kita berhenti dekat ni dulu. Dan kita bincang sikit pasal perbincangan yang semalam. Ya. Kemudian kita buka soalan. Boleh ke tuan-tuan? 10.30 dah. Kan? Saya duduk tengok-tengok tadi. Boleh. Habis. Okey, baik. Pasal semalam ni tuan-tuan, saya nak respon sikit lah. Kan? Saya tengok Salman Ali, minta maaf ni viral ke apa tak? Allah, ikutlah ni perbincangan lah, kita bincang lah kan. Baik, pasal semalam ni saya tengok stand Salman Ali sebenarnya dia bukan Wahabi. Dia bukan Wahabi. Ya, orang duk tuduh dia Wahabi. Dia bukan Wahabi. Kan? Dan definisi Wahabi itu sendiri pun tak kukuh. Satgi kata lagu ni, satgi kata macam ni, satgi kata kunut tak Wahabi, hak ni kata ni Wahabi. Kita kata Wahhabah. Definisi kamu menuduh orang Wahabi pun tak solid. Macam mana kita nak tuduh orang ni sekian-sekian? Dalam satu panggil tuduh pun tak bagus dah. Tapi kamu nak definisi seorang tu jadi Wahabi pun bermasalah. Jamik manik itu tidak ada. Sebab tu apabila para ulama, apabila nak buat satu definisi dalam satu istilah itu sangat ketat. Kan kita sudah bincang tentang hadis hasan kan? Di sisi Imam Tirmizi, di sisi para Ibn Salah, Ibn Hajar, kan? Ada yang mengkritik Imam Tirmizi kerana definisi hadis hasan iaitu definisi hadis hasan tu tak apa nak kemah. Tak apa nak jamik manik. Dikritik oleh para ulama. Kan? Macam tu jugalah. Macam orang tuduh kata hang Wahabi dan sebagainya. Hang punya ciri-ciri tu pun tak betul. Macam mana kita nak tuduh orang? Sebab tu orang tanya, Wahabi? Aku pun tak tahu Wahabi. Kan? Sebab tu orang tanya balik. Kan? Pertama. Yang kedua, sebab apa wujudnya debat semalam ni? Saya kira bahawa walaupun sepatutnya bukan Salman Ali yang menjadi wakil kepada perdebatan semalam, sebab dia bukan Wahabi. Sepatutnya orang yang memang ikut Muhammad bin Wahab sungguhlah yang akan jadi wakil tu. Tapi saya kira bahawa untuk nak memperbetulkan cara fikir sebelah sana dalam menilai seseorang, nak memperbetulkan, nak kena perbetul balik sebab dah banyak berlaku fitnah. Ya, nak kena perbetul cara fikir ni. Mungkin saya kira bahawa itu satu sudut lah. Salman Ali ambil cabaran itu. Kemungkinan dan juga kalau kita tengok saya nak respon sikit yang seterusnya berkaitan dengan kalau kita nak melihat saya respon sikit tadi ni, iaitu nak melihat sesuatu ataupun nak menghukum sesuatu tokoh itu kena melihat kepada keseluruhan ucapan orang yang kritik dan orang yang puji. Kena melihat keseluruhan, bukan tengok apa yang tokoh-tokoh yang kita suka saja. Itu di antara komentar-komentar saya lah. Dan juga last kali yang saya lihat dalam perbincangan semalam, kita berkisar tentang khilaf. Tentang khilaf saja tuan-tuan. Ya. Rupanya last kali kita berbincang tentang khilaf saja. Khilaf tawassul, khilaf istighasah, khilaf tentang fiqh, tentang akidah. Akidah sendiri pun ada khilaf di kalangan para ahli usuluddin, di kalangan ahli usul. Jadi maknanya kita hanya berbincang soal khilaf. Sepatutnya dalam hal ini kita bertoleransi. Dalam bab Asy'ariyah perlulah mengiktiraf al-athar ataupun salafi sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan begitu juga golongan-golongan yang dinilai sebagai, yang dihukum sebagai Wahabi ataupun Salafi itu perlulah mengiktiraf sebagai Asy'ariyah sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Walaupun ada di kalangan mereka tak setuju tentang pendekatan takwil dan sebagainya. Tak setuju, tak setuju. Itu masing-masing kecenderungan. Tetapi hal itu masih lagi dalam ruang lingkup yang diharuskan dalam perbincangan ahli sunnah wal jamaah. Ini idea ini yang kita nak bawa. Supaya hormat orang, tahu, pandai berkawan dengan orang. Macam tu. Jangan kira kita saja yang betul. Sebab tu saya tak setuju Salafi yang ekstrim ataupun Asy'ariyah yang ekstrim. Minta maaf kalau ada orang yang tak setuju dengan saya. Kan? Tapi pendirian saya begitu. Ya, Salafi yang ekstrim pun kita tak minat, Asy'ariyah yang ekstrim pun kita tidak minat. Mana-mana pun sikap ni kita tak betul. Sebab tu kata Dr. Syaraf Qudah hafizallahu taala, apabila orang tanya tentang
Ahli Sunnah wal Jamaah siapa? 3. Syairah, Al-Maturidi dan juga Ahlul Athar ataupun Salafi ataupun Al-Hanabilah ataupun Al-Hadis. Salafiyah. Nah, baik. Kemudian apa lagi saya nak sebut poin-poin yang semalam iaitu ya kita berada dalam madrasah yang berlainan. Yang tengok debat semalam ni kita duduk dalam sekolah yang berlainan kan, dalam school of thought ataupun madrasah yang berlainan. Kita masing-masing duduk dalam kelompok masing-masing. Saya semalam saya nak duduk di tengah-tengah. Kita nak duduk di tengah-tengah. Kita nak tengok mana yang betul. Sebab tu kalau tuan-tuan ikuti Facebook saya, kita tengok mana yang betul kita ambil, mana yang salah kita kena akui mana tu salah. Kan kalau tanya saya kecenderungan pastinya ada kecenderungan saya. Tapi kena melihat kepada perbincangan itu secara adil. Sebab kalau kita tak mau awal-awal kita dah duduk, aku dah duduk belah ni dan kita tolak belah tu, itu kita dah berat sebelah dalam hal itu. Cuma saya nak sebut bahawa ada satu soalan yang kawan kita tanya berkaitan dengan kritikan peribadi terhadap Ustaz Engku. Saya kira bahawa itu tak setujulah. Itu tak betul lah soalan tu. Walaupun hang tak setuju dengan tokoh tersebut, tapi janganlah kritik peribadi. Bawalah idea ataupun bawalah kritikan ilmu dalam perbahasan tajuk itu. Janganlah kritik dan membunuh kritikan peribadi. Minta maaf lah siapa yang setuju dengan soalan yang berkaitan dengan kritikan peribadi tersebut. Saya tak setuju raham ini kerana kita kena jaga akhlak dan adab ini sebagai seorang yang pejuang ilmu. Dan last sekali saya kira bahawa kalau kita nak berbincang dalam hal-hal tertentu, mestilah kita menguasainya. Kita perlu menguasai hal tersebut. Jangan kita baca sekerat, kemudian semangat untuk kita nak lawan ni sampai kita menuduh orang sekian. Sebab menuduh ni sangat tak baik, tuan-tuan. Akhlak yang sangat tidak baik. Menuduh, label di kalangan umat Islam, ini sikap yang sangat tidak baik yang ada kepada ataupun yang berlegar di sekitar di kalangan masyarakat kita. Wallahu alam. Itu di antara komentar sedikit lah berkaitan dengan diskusi semalam. Jadi saya harap mudah-mudahan kita akan dapat manfaat yang banyak daripada perdebatan dan juga perbincangan ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi saya buka soalan kepada tuan-tuan untuk bertanya. Wallahu a'lam. Saya ingat Ustaz duduk sebelah Ustaz Ussan pun nak tengok. Apa dia kata? Saya ingat Ustaz duduk sebelah Ustaz Ussan. Saya nampak semalam dia. Saya duduk belakang, dia duduk depan. Ustaz. Tapi bagi saya lah Ustaz ni bukan soalan silakan. lah. Cuma ni lah, istilah Wahabi tu pun dah dipersoalkan sebenarnya. Ya. Istilah kalau kita baca kan, saya banyak baca, ada pembacaan sikit lah. Saya baca buku Prof. Dr. Basri ni, lepas tu Ya. buku Dr. Nur Rahman Abdullah dengan kita bab Wahabi ni, kalau kita baca dia memang hanya direka-reka untuk memburukkan Muhammad bin Abdul Wahab je. Bagi saya lah kan. Tapi istilah ni dia makan masa beratus tahun. Ini pembacaan saya lah Ustaz. Dan mungkin saya ada pengalaman Ustaz. Pengalaman sebab apa? Adik ipar saya ni dia sekolah pondok Ustaz. Sebab orang yang Asy'ariyah Maturidiyah ni Ustaz, dia mempertahankan Asy'ariyah Maturidiyah ni bermakna orang Malaysia ni tak boleh pakai selain Asy'ariyah Maturidiyah. Kena belajar cara Asy'ariyah Maturidiyah sifat 20. Kalau pakai lain tu Wahabi. Tak betul ya? Itu. Sebab ni dia berlaku dalam keluarga mentua saya lah ni, tapi saya tak bercakap apa, saya senyap je lah. Sebagai hubungan silaturahim, saya tak cakap apa. Tapi untuk kita ni tak nak cari pergaduhan untuk memutuskan tali silaturahim lah. Tapi itulah dia orang-orang ni, bukan bagi saya, bukan semua orang berlainan pondok ni salah ekstrim, tapi sebahagian tu memang dia tak boleh dibawa bincang. Kalau kita bincang macam dia nak marah lah.
Dia tak boleh dibawa. Orang tak apa. Diskusi ke. Contoh isu tahlil tu Ustaz. Kecil je sebenarnya. Ustaz Ya. cerita tahlil label besar-besar ni kecil saja. Tapi memang tak boleh, memang dia orang tak boleh nak terima. macam mana kita nak gabungkan golongan yang dua manhaj salaf dengan khalaf ni duduk semeja boleh bincang. Tu saya ada fikir tak ada jalan, macam tak nak jalan Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Ya, terima kasih Tuan Basir soalan. Dan sebenarnya itu pengalaman beliau. Jadi saya kira ada dua benda lah. Seperti mana saya sebut tadi ni, kalau nak kata bahawa kita majoriti di sini, sepatut kena ikut sini, saya kira bahawa kita tak boleh nak sekat kecenderungan orang. Kan? Kita tak boleh nak sekat kecenderungan. Bab makanan pun kita tak cenderung. Ada orang minat makan nasi goreng, ada orang minat makan mi kuah. Dan dah kawan tu memang suka makan mi kuah. Hang nak suruh desak orang suruh makan nasi goreng. Pasal apa? Contohnya, apatah lagi dalam bab kepercayaan, dalam bab i'tiqad, dalam bab manhaj. Kan? Kita tak boleh nak paksa orang. Cuma dalam hal ini sekurang-kurangnya apabila kalian sedia mendengar, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan ketajaman dan pergeseran di antara benda-benda yang boleh kita bertoleransi. Betul tak? Dalam hal untuk pelabelan, hang ni Wahabi, hang ni apa dia geng-geng apa ni Ahbas. Kita kata bahawa ini semua, sebab tu kata, minta maaf, sebab tu saya petik kata Ustaz Samali, sebab kita benda tak perlu kita nak kita nak buka pekung, benda lagi hal benda besar yang kita nak bincang. Tapi kalian yang buka hal itu, jadi bagaimana kita nak wujudkan ataupun nak mengurangkan pergeseran ini. Jadi sebab tu saya sebut bahawa nak respon kepada pertanyaan Tuan Basir tadi ni, iaitu apabila kita wujudkan wacana-wacana begini dan sebagainya, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan pergeseran dan ketajaman bergaduh di antaranya, supaya dia boleh berfikir, tak ta'assub dalam satu manhaj, dalam skul madrasah, supaya kita ni boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Dalam hal banyak lain lagi yang kita berbeza. Tapi kenapa dalam hal ini yang diberikan ruang perbezaan di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa kita bertikam lidah, ya, saman menyaman dan juga bergaduh sampai tak kesudahan. Ini yang menyebabkan. Sebab tu kalau kita tengok, saya ada buku yang disusun oleh Profesor Dr. Muhammad Radhi Osman, iaitu Gerakan Pembaharuan Islam di Nusantara ni, terbitan daripada USM. Saya boleh tengok pada zaman dulu memang pergeseran lagi tajam berbanding dengan pada hari ini. Dulu lagi tajam tu, sekarang lagi tajam. Tapi disebabkan ramai tokoh-tokoh ilmuwan, ustaz-ustaz muda dah mungkin muncul, ya, golongan-golongan muda sudah muncul dan sebagainya, ya, wacana-wacana sebegini sudah segar. Jadi masyarakat kita dah sudah terbuka sedikit, dah sudah terbuka, sudah ada orang boleh mendengar, orang mau mendengar. Dulu tak boleh langsung tu sekian, tak boleh dengar langsung. Ustaz ni akan dilabelkan. Dan ya, hari ini pun alhamdulillah, ya, orang yang mau orang sudah mau belajar tentang sunnah, ya, belajar tentang hari Nabi, suka pada benda yang lebih sahih, yang lebih jelas, ya, berkaitan dengan benda yang lebih samar. Ini saya kira bahawa perkembangan yang sangat baik, ya, di negara kita ini berkaitan dengan perkembangan ilmu sunnah dan sebagainya. Saya kena amanah dengan hal ini. Namun hal itu perlu untuk kita menjaga akhlak dan adab, dan jangan kita cepat untuk kita ni orang panggil bergaduh dengan Asy'ariyah. Kerana mereka pun di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saya punya, dan wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Mungkin saya pun nak komen jugalah sikit Ustaz. Sebab sekarang zaman moden kan, dunia dah terbuka. Jadi kita punya maklumat kepada ilmu tu dah terbuka juga kan. Jadi saya rasa pun memang dah sampai masa pihak berusaha agama pun sama-sama terbuka. Contohnya kan kita nampak kan, setiap negeri dia punya tarifan kepada mazhab yang disebut-sebut ni, kan, dia mempunyai istilah yang berbeza kan. Wahabi kan, ada macam Pahang terlalu keras kan, tak benarkan langsung yang selain dia Asy'ariyah Maturidiyah kan. Jadi sebenarnya pihak penguasa agama tu sendiri yang lebih terbuka daripada kita ni. Kita tengok masyarakat dah mula terbuka kan. Jadi saya nampak macam tu. Kalaulah pihak penguasa agama macam JAKIM dah agak terbuka, dia kata benda ni tak sesat tapi tak dibenarkan disebarkan, maknanya dah hampir terbuka tu.
Tapi negeri-negeri saya rasa masih lagi menutup jalan-jalan kepada kita terbuka kepada ilmu. Contohlah, kalau setengah masjid nak sampaikan ilmu, saya rasa contohnya kalau soal sembahyang saja kan, patutnya ustaz atau asatizah tu kenalah bahagi ataupun kenalah amanah kepada ilmu, maknanya daripada mazhab mana semua sekalipun patut diledahkan kepada umum. Jadi barulah kita boleh terima. Kalau orang lain berbeza dengan kita, mungkin kerana orang lain ada sebab lain kan. Jadi kita saling menghormati. Jadi kalau ustaz tu cuma mengajarkan daripada satu mazhab saja contohnya, jadi kita mulalah kata kita saja yang betul, yang lain tak betul kan. Tapi kalau asatizah atau pihak berkuasa agama dah mula longgarkan, maknanya semua fahaman atau daripada mazhab mana sekalipun diterima kan. Ya. Jadi jalan ke arah ke situ dah nampak terbuka. Jadi pada saya ni, masyarakat mula terbuka. Jadi pihak berkuasa agama tu masih lagi menutup ruang. Itu komen saja Ustaz. Baik, terima kasih atas komen Tuan Abdul Aziz Abdullah. Ya, kita pun tak boleh nak ni sebab ya kerajaan hal agama dan adat ni di bawah sultan dan ya mereka ada AJK fatwa mereka, ya mereka ada mufti mereka, ya pertama sekali memang kena hormat berkaitan dengan hal itu. Cuma ya umat Islam semakin berkembang, ya maknanya ilmu semakin berkembang, ya. Dulu kalau orang nak belajar ilmu agama ni kena pergi masjid, betul tak? Kena pergi ke madrasah. Ya tak ada lah YouTube ni, tak ada lah live ni kan kalau nak pergi masjid. Jadi kalau ustaz tu dia muhung dalam masjid tu lah, yang tu lah kita terima hak tu lah ilmu. Hari ni kalau hang muhung memang kena react lah kan. Kalau kamu membawa satu fatwa yang salah, memang kena react lah dengan ilmu yang lain. Ini yang saya kira bahawa perkembangan ilmu yang sepatutnya ahli-ahli agama kena cakna dengan hal itu. Betul tak? Sepatutnya kena cakna apa yang berlaku, perkembangan yang berlaku di kalangan umat Islam. Sepatutnya kalau nak dijadikan arus perdana, sebagai contoh, ada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, ya, kalau nak kekalkan, saya kira bahawa tak ada masalah, kekalkan. Namun perlu diberikan sedikit maknanya kelonggaran ataupun kita katakan bahawa sedikit mengurangkan pergeseran tu. Kan? Sampai tak mau dengar langsung, sampai dan sebagainya. Ini yang jadi sampai menghalang ustaz-ustaz yang ada sebahagian negeri yang menghalang terus sampai tak boleh nak bercakap, yang kena saman dan sebagainya. Saya kira bahawa itu kerana dia merugikan. Betul ya? Dia merugikan, tuan-tuan. Sebab asatizah ni dia ada ilmu. Jadi kalau kita sekat dia, kita seolah kita menyekat ilmu. Kita menyelekat ilmu yang ada dalam dada dia. Jadi hal ini sebenarnya ahli agama perlu cakna tentang perkembangan apa yang berlaku dalam masyarakat ini. Sebab kalau kita tengok dalam orang awam, ya, orang awam ada yang cerdik pandai memang dah ni. Kalau orang awam biasa-biasa ni, dia kadang-kadang dia duduk dalam takut yang sama. Tapi kalau tuan-tuan masuk dalam alam universiti, ya, itu dalam dunia akademik, ya, dalam satu fakulti, profesor ni, universiti, Prof Madya, doktor ni, mereka saling berbeza di antara satu sama lain. Itu benda biasa. Saya belajar di Jordan. Ini pengalaman saya yang saya alami. Kami belajar dua manhaj. Sebab tu ada orang kata, ni ustaz-ustaz Jordan ni tak ada manhaj, caca merba. Boy senang hang cakap. Kan? Dia kata ustaz Jordan ni caca merba. Kan? Kami belajar perbezaan. Kami belajar di sana. Ya, ustaz-ustaz dia prof di sana mengajar akidah dalam dua manhaj, dalam dua madrasah. Madrasah Asy'ariyah dan juga madrasah Salafi. Tapi yang banyaknya memang Salafi lah di Jordan. Tapi kami belajar perbezaan itu. Sebab tu ada geng-geng yang asatizah yang agak keras, dia kata geng Jordan ni tak ada pendirian. Minta maaf lah. Kami maknanya agak berbeza di situ, cuma kami lihat ada ruang yang perlu untuk kita toleransi dalam hal-hal, tapi dalam bab kecenderungan itu tak sama. Mungkin kecenderungan kita berbeza. Kan? Tanya pada saya mungkin berbeza, tapi untuk bab toleransi kita kena iktiraf Asy'ariyah pun sebahagian daripada sunnah, Al-Athar ataupun Al-Hanabilah, ataupun kita katakan bahawa Al-Hadith ataupun Salafi pun termasuk ahli sunnatu wal jamaah. Dada kita akan terbuka, minda kita akan jadi luas, umat Islam akan semakin ramai, kita akan bersatu padu, ya, dan kita tidak akan menuduh dan melabel di atas sama lain. Ini yang sepatutnya, ya, yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan kita doakan mudah-mudahan
ya masyarakat kita akan akan terbuka dan boleh menerima ya dalam hal ini, supaya keterbukaan ini sangat penting dalam perkembangan ilmu. Wallahu alam. Sini sedikit respon berkaitan dengan Tuan Abdul Aziz. Wallahu alam. Ada lagi? Tak ada dah ke soalan? Okay, kalau tak ada, terima kasih semua tuan-tuan sekalian. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, doakan saya pergi lagi umrah ni bulan hari Rabu ni. Doakan saya perjalanan baik dan balik, pergi dan balik dalam keadaan sihat. Hari Rabu ni saya dah berangkat pergi ke Tanah Suci, Bumi Haramain. Doakan saya mudah-mudahan saya dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan juga sihat di sana insya-Allah. Jadi dekat itu dulu. Doakan kami Ustaz. InsyaAllah, terima kasih. InsyaAllah. Saya doakan semua dalam keadaan yang baik, sihat insya-Allah. Jadi dekat itu dulu. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada siri-siri akan datang. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Jazakallah khairan Ustaz. Afwan.